Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong respon saya audio dan video. Okey ke? Juridah Osman, Wan Mahani, Linina, Baharum Khaizatul Azmi, Nur Khatimah, subhanallah, Zainah Buyung, Nur Azab Basir, Mazni Ahmad, Azizat Nuni Awang, Khairul Bariyah, Zainah Buyung, Rodiah Syarif, Farli Zamat Akhir, Fatimah Umar, Syarfah Nurul, Alhamdulillah, Rosini Alias, Saadah Talib, Sherry Anson, Siti Mazira, Azizat Tuntat, Iziatul Nurin, Cik Liza, Salinawati Ishaq, Zainul Abdul Rahman, Nurida Muhammad Nur. Alhamdulillah clear. Thank you Cik Liza. Rohana Saleh, Aznita Saad, thank you, clear dari Shah Alam. Zuraida Sidi, Opah Azna, Sharifah Banun, Hamidah Saad, Latifah Sukarjo, Nazatul Naina, Nurizan Hassan, Asiyah Musa, Alhamdulillah, Masliza Bagiran, Fatimah Umar, Hawani Jamaluddin, Maryam Syarbaini, Marzu Maria, Wani Yahya, Rania Hamid, Siti Roziah Osman. Alhamdulillah. Kita masih lagi berada pada bab 58. Jangan bersedih selama anda masih dapat berbuat kebaikan kepada orang lain. Semalam kita dah baca kitab baru muka surat 130. Kemudian kita berhenti pada sekejap ya. Tamak kitab ni namanya, atas meja ada 2 kitab. Tamak kitab tak apa, jangan tamak lain. Okey, kita berhenti pada Hatim punya syair. Hatim sang penyair itu berkata, aku bukanlah seorang pekerja yang mempunyai situ kan. Lepas tu bawah tu Hatim juga pernah berkata, waktu belum lagi. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Didoakan kebaikan, didoakan kesejahteraan, didoakan kesihatan, didoakan keafiatan, didoakan ketenangan. Setelah anda menjawab salam dengan Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya pagi-pagi tadi jam 8 Ustazah telah share kuliah Ustazah Kitab di Balik Tabir Kematian ke page Ustazah Muzayyanah dan Demi Ummah Kerana Allah. Jadi pihak masjid pagi tadinya duk WhatsApp Ustazah, ramailah kita buat kuliah pukul 8 pagi. Ustazah kata sebab Ustazah share ke page Ustazah dan juga close group muslimat, makanya Ustazah nampak ramailah. Ternyata Ustazah terfikir tengah kuliah tadi, Ustazah rasa macam ini nama-nama daripada La Tahzan ni, nanti mereka ni muncul ke tidak 10.30. Subhanallah, ada juga nama-nama ni. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah jika hatinya mahu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, bukan anda tak ada kerja lain, betul tak? Banyak sangat kerja, banyak sangat kerja. Tapi kenapa ya sempat je? Maka sahabat-sahabat, mintalah keberkatan waktu daripada Allah. Haknya Allah kita utamakan. Kalau kita tahu Allah
mendatangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan pada kita. Kita rindu kan suasana Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Haramain, dua tanah haram. Maklumlah semalam ustazah sudah mula berkursus umrah untuk berkhidmat sebenarnya seperti yang dikehendaki oleh satu pihak ni. Ustazah pun bantu sahabat-sahabat muslimin muslimat. Lama dah dekat 2 tahun tak bagi kursus umrah sebagainya kan. Jadi bila kita ulang balik, Allah, bugar sangat rasa itu, rasa macam tak sabar ya Allah nak memijakkan kaki, semoga dapat mengulangi kembali yang belum pernah sahabat-sahabat sampai ke Baitullahil Haram. Ustazah sangat tak pernah berhenti mendoakan untuk semua anda sampai ke rumah-rumah Allah, Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram, hatta Masjidil Aqsa. Niat je, walaupun kadang-kadang bagi kita macam mustahil. Ustazah sendiri dulu-dulunya, lah macam mana lah aku nak pergi ya Allah, bukan orang senang, bukan orang ada tambang, ada duit, bukan ada, memang mustahil lah. Tapi sebagai hamba, kita bertuhankan Allah yang kalau Allah dah pilih tak ada siapa boleh halang. Jadi betulkan niat kita, kita nak Allah tunaikan hajat kita, tapi kita tak pernah menunaikan hajat Allah. Apa hajatnya Allah? Allah siapkan semua muka bumi Allah ni untuk kita berdiri di atasnya, menjadi khalifah di atas muka bumi Allah ni, sahabat-sahabat. Macam kita mulakan bab 58 ni semalam kan, itulah dia untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah, dan ustazah kongsikan beberapa cerita dalam muqaddimah semalam, apa yang ustazah sendiri lalui. Maka yang kita dapat baca daripada La Tahzan, ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada kisah-kisah para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum, di kalangannya para tabi'in. Subhanallah, sahabat-sahabat orang-orang salih yang sebut je kisah mereka ni rasa syurga dah depa ni. Syurga dah depa ni, sahabat-sahabat kita ni tak layak. Jadi bila ustazah sendiri ada kisah-kisah macam yang ustazah cerita semalam tu, ia berlaku pada diri ustazah sendiri yang belum pun dijamin syurga, yang tak layak pun untuk meletakkan diri. Allahu Akbar, siapalah kita, alim pun bukan, soleh solehah pun bukan, cuma punya hati, punya nawaitu yang ingin duduk bersamanya kekasih-kekasih Allah. Sejujurnya tak layak sahabat-sahabat, tapi nak buat macam tu kan. Tengok Allah pilih, kadang-kadang kita diberi ujian, kita bersedih pada satu-satu keadaan pelbagai. Tak payah tulis dekat ruang komen, tak payah tulis ustazah sedihnya saya sebab suami saya tak pandang saya dah sekarang ni, ustazah sedihnya saya sebab mak mentua saya duk rampas harta saya, macam-macam sedih. Tak payah cerita kat ruang komen. Semua kita ada sisi cerita sedih. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, orang kaya, orang susah, kadang orang nampak je kita ni duk gelak ke sana sini seronok. Orang tak tahu betapa hati ni bukan sahaja berdarah, berparut, bernanah sahabat-sahabat, tapi serahkan kepada Allah dan terus buat kebaikan. Masya Allah, hadis yang panjang semalam yang kita bahas, kemudian beberapa syair dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ia sangat membesarkan jiwa kita untuk kita kembali kepada Allah dengan satu pengharapan yang sentiasa bersangka baik dengannya. Jangan pernah kita mati dalam keadaan kita bersangka buruk dengan Allah, please. Okey, jadi hari ini ustazah tidak berhajat pun untuk menyambung kepada ayat perkara ataupun bab yang ke-59. Tetapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita berada pada bab yang ke-58, menyambung syairnya Hatim. Pada perenggan berapa ni nak kata ni? Okey, kita tengok muka surat berapa sekejap Hatim, kitab baru ni, muka surat Ibnu Al-Mubarak sudah. Sebab kan kitab baru ni tulisan dia lebih kemas, lebih cantik sangat. Masya Allah, tabarakallah. Hatim juga pernah berkata kepada seorang pelayannya. Okey, jadi kalau kitab baru ni muka surat 132, tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu. Sebab syair yang semalam tu kita dah baca. Masya Allah. Adakah yang semalam tak join? Semalam punya cerita memang best, anda boleh dengar lah. Okay, semalam. Baik, kita tengok.
Hatim juga pernah berkata kepada seorang pelayannya dalam sebuah rangkaian bait syair yang sangat indah agar mencari seorang tetamu. Ia berkata, Masya Allah, sahabat-sahabat, kita tahu Nabi SAW mengajarkan satu sunnah kepada kita untuk meraihkan tetamu. Dan bila tetamu datang ke rumah kita, rupa-rupanya dia membawa rahmat daripada Allah. Bila dia keluar daripada rumah kita, dia menggugurkan dosa-dosa kita selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi sekarang kita terhalang, terkekang daripada menyambut tetamu, menjadi tetamu kepada orang lain. Kita pun tak pernah menjangka dunia jadi seperti hari ini. Tak lama kita telah dihinkan oleh kerajaan kita. Pandemik akan bertukar kepada endemik. Sahabat-sahabat, kita kena terima hakikat bahawa virus memang ada dalam kelompok komuniti kita. Jadi mungkin kita dah boleh ke sana sini, ziarah menziarah. Kita jagalah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Jangan kata pula ustazah tak bagi berziarah. Tak. Dah tidak ada kekangan, tak ada halangan. Kenapa kita tak nak berziarah? Tetapi dalam pada kita menjaga itu, perhatikan apa sebenarnya tujuan kita menerima tetamu tu. Keraian. Cuba tengok. Hatim berkata tentang keseronokan yang menerima tetamu. Ni dia punya syair lah. Nyalakanlah lampu kerana malam ini adalah malam yang dingin. Okey? Bila nanti datang seorang tetamu, maka kau kubebaskan. Syair ini menggambarkan sahabat-sahabat, orang dulu-dulu dia tak nak rumah dia lekang daripada tetamu. Maknanya sentiasa nak terima tetamu. Sampai bila mereka menyalakan lampu tu tujuannya untuk apa? Nampak ada orang lain datang. Contoh, ustazah bertamu di rumah Full Nurul Aryana. Di mana rumah tu? Berangan ni nak pergi bertamu dekat semua rumah sahabat-sahabat La Tahzan ni. Kan ustazah bagi salam. Tok tok tok. Tok 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 tu bunyi pintu keting tong macam tu kan Nurul. Okey, ustazah kata nak jadi tetamu dia lah. Tiba-tiba orang beriman solehah Full Nurul Aryana ni, subhanallah, kan dia cakap dengan ustazah sebagai tetamunya. Ustazah bukalah lampu, malam ni malam yang dingin, nikmatilah. Maknanya nikmatilah malam berada di rumah dia tu. Seboleh-bolehnya dia nak ikram tetamu dia, nak muliakan tetamu dia. Sahabat-sahabat, makna kalau orang yang seronok dengan tetamu ni, janganlah balik dulu, sembang lagi dengan aku, kita dah tak jumpa 20 tahun kot. Kan seronok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan balik tu maksudnya dia tak nak tetamu dia tu berpisah dengan dia tu, sampai dia kata apa? Sampailah engkau melihat seorang tetamu, maka engkau kubebaskan. Maknanya Nurul Aryana cakap apa dekat ustazah? Ustazah jangan balik sampailah ustazah dapat tahu rumah saya ni kedatangan tetamu baru. Noniman pula datang rumah Full Nurul Aryana kan. Lepas tu tuan rumah pun tak adalah halau ustazah, tapi ustazah teringat, duduklah di malam yang dingin, pasanglah lampu, maksudnya macam tu kan. Duduk tu layanlah dengan penuh keselesaan. Buat, kalau bahasa kita ni, buatlah macam rumah sendiri. Lepas tu kita sahabat-sahabat muslimin muslimat, adabnya orang bertamu pula, mentang-mentang tuan rumah kata buatlah macam rumah sendiri. Bilik orang tu pun main rendah, main masuk tanpa minta izin. Janganlah macam tu kan. Sebab itu pentingnya yang menerima tamu ada ilmu, yang bertamu juga ada ilmu. Lepas tu nanti bila si bertamu ni dah nampak ada tetamu lain datang, dia sedar diri dah. Macam mana pula kalau satu keluarga bertambah 2 keluarga tetamu, kita pula pandai-pandai lah nak angkat kaki. Jangan mentang tuan rumah tu kata buat macam rumah sendiri, aku takkan keluar daripada rumah ni, biar pilah tetamu lain datang, aku tetap nak stay di sini. Tuan rumah kot yang kata buatlah macam rumah sendiri. Payah juga. Kadang nak mengajar ni sahabat-sahabat, ustazah tengok kehadiran kan, macam Baizura Badli Shah ni dah memang sentiasa ada dalam majlis ilmu. InsyaAllah dia faham kot apa yang kita sampaikan. Kadang ada orang macam baru klik. Bahkan setiap hari pengajian La Tahzan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masjid Ahmad, bestnya kalau ustazah mai rumah kami. Sebenarnya itu cita-cita ustazah, tapi apakan daya kan. Tak percaya tanyalah sahabat-sahabat ustazah yang lama-lama dulu yang bersama ustazah. Masya Allah,
pantang Ustazah kuliah kat mana-mana. Ustazah, masjid tu dekat dengan rumah saya, jom. Kalau ada kelapangan waktu. Tapi biasanya memang lepas satu kelas kita musafir, bukannya nak duduk lama kat situ. Jadi kebanyakannya Ustazah ajak jumpa dekat satu pot pertemuan. Sudah pastinya pertemuan yang paling indah di masjid. Okey, Ustazah ada kuliah kat sini, siapa berdekatan, jom. Nanti dia pula, Ustazah saya Jamaliah binti Hasan. Saya selalu follow Ustazah Dilah Tahzan. Contoh-contoh kan. Allah, seronoknya sahabat-sahabat. Seronok kan? Sebab bila kita bertamu, kita jaga adab kita sebagai tetamu. Kemudian Hatim menyatakan, nanti aku akan merasa seronok dengan engkau. Kerana apa sahabat? Sebab dia tahu dengan tetamu datang rumah tu bawa rahmatnya Allah. Nanti dia keluar, kenapa dia macam tamak tetamu? Kau jangan keluar selagi aku tak terima tetamu baru. Macam tu orang yang faham. Sebab kau datang tadi bawa rahmat, kau balik kau menjadikan dosa-dosa aku berguguran. Lepas tu kau elok kau nak balik, seorang tamu lagi mai. Kan seorang tamu lagi mai. Macam raya-raya kan sahabat Allah, ketika almarhumah bonda saya dan bapa saya masih ada, alhamdulillah. Rumah saya ni jadi macam, sebab sepupu-sepupu pun dah ramai yang tak ada mak ayah kan. Maka datang rumah saya bertali arus. Kadang sampai queue kat luar. Oi, kat dalam bila nak keluar, kami nak masuk ni. Macam tu bila raya lah. Tapi bukan tiap-tiap hari dapat situasi macam tu. Dan dah 2 kali raya kita tak dapat suasana macam tu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kenapa? Sampai memang kita tuan rumah ni letih. Tapi sambil kadang-kadang kita layan tetamu ni, kita, ya Allah, kuatkan, sabarkan. Bukan selalu macam ni, ya Allah. Mereka datang bawa rahmat, keluar mereka ni menggugurkan dosa. Dan kalau orang faham, kalau boleh dia susun. Sebab tu Darul Fawaz, Ustazah Zai sendiri, dulu-dulu dah 2 tahun lah tak buat kan. Kami ni buat open house Darul Fawaz. Sahabat-sahabat, alah menunya bukan apa sangat yang mewah-mewah pun. Masya Allah, siapalah kita untuk bermewah-mewah. Kadang nasi impit kuah kacang je, alhamdulillah dah pun sahabat-sahabat. Tapi rezeki orang bawa menjadi rezekinya orang lain. Yang paling Ustazah rindu, sebab kami ni hanya ada 1 hari masa untuk kami siapkan rumah menerima tetamu kan. Sibuk ke sana sini, kadang raya pun bekerja kan. Jadi siapkan satu time, nak cari time tu pun kadang-kadang duk dengan ustaz, bang ni abang boleh, saya tak boleh, ni saya boleh, abang tak boleh, macam tu. So cari 1 hari yang kita dari subuh, ustaz pergi solat jemaah subuh dekat rumah, dekat surau. Ustaz akan cakap, okey, dijemput kepada semua jiran-jiran untuk bersarapan raya di rumah saya. Gitu. Jadi kami maklumkan kepada jiran tetangga punya jemputan, okey, open house kami bermula lepas subuh. Lepas jemaah masjid surau balik daripada subuh tu, dah boleh dah. Jadi malam tu kan, Allah rindu suasana tu. Kakak ipar saya, adik-beradik saya tak tidur malam tu nak menyiapkan. Dululah masing-masing tengah sihat semua kan. Jadi sahabat-sahabat muslimat, lepas subuh dah kalang kelibut dah. Datang rumah 40 orang, 50 orang, 60 orang daripada jemaah surau. Okey, habis first trip. Lepas tu nanti buat jemputan kawan-kawan sekolah pula pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari. Nanti jemaah masjid pula 12 tengah hari sampai pukul 2 petang. Gitu. Nanti 2 petang sampai ni sedara-sedara pula. Sampai malam, lembik. Kenapa saja susun macam tu? Supaya 1 hari tu kita bertali arus tetamu. Doa je lah, minta Allah sihatkan, minta Allah cukupkan. Ada je cara Allah nak cukupkan. Barakah sahabat. Masya Allah, sebab kita nak rebut, saling memujuk lah. Kadang nampak ustaz dah lembik, bang sabar bang Insya Allah hari ni je, dalam setahun ni kita bukan buat selalu. Kan kita terima je tetamu. Dia datang, dia bawa rahmat ceria, cerita-cerita dulu-dulu keluar balik, subhanallah. Lepas tu mereka balik ni menggugurkan dosa-dosa kita. Tahun depan kita tak tentu lagi boleh buat macam ni ke tidak. Rupanya bukan sebab mati, bukan sebab Allah matikan, tapi Allah covidkan. Nampaknya kita dah 2 tahun tak buat macam tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Habibah Mat Arifin, rumah saya tempat adik-beradik berkumpul. Kalau raya sampai 50 orang, mingguan pun mereka baik. Balik, seronok masak-masak. Betul? Selalunya rumah tempat berkumpul ni rumah ibu lah kan. Selagi mana ada ibu dan ayah, disitulah tempat tertumpunya para tetamu. Jadi kita ni untuk mewarisi baiknya mak ayah kita tu yang suka terima tetamu, kita jadikanlah rumah kita pula sahabat-sahabat. Tapi macam ustazah ni memang tak ni lah, memang tak dapat lah untuk buat selalu, sebab selalunya tak ada kat rumah kan.
Jadi faham bila hati menceritakan dalam syairnya demikian, kita pun tergambar-gambar. Ya Allah, indahnya kalau kita menerima tetamu ni tak putus. Layan tetamu, datangnya bersama rahmat, keluarnya menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tak nak ke? Sahabat-sahabat, jadi pandai-pandailah yang bertamu ada ilmu pun jangan mata melilau, rasa tu kipas sponsor tu. Tu rasa dia bawa balik sofa pejabat dia tu. Ya Allah, mata melilau. Antara adab jadi tetamu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan sibuk dengan isi dalam rumah tu. Jangan sibuk. Kita ni nak bertamu sibuk pula. Kenapa kau pakai sofa jenis macam ni? Tak baguslah sofa ni. Beli yang jenis kulit sikit, kayu jati ke, la ilaha illallah, busybody. Ni jangan bertamu di rumah orang. Suka hati dia lah rumah dia. Mungkin suka sofa yang jenis kulit, kawan tu suka yang jenis kayu jati. Tak payah nak paksa-paksa orang suka apa yang kita suka. Okey, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Apa tu Kak Nazar, pencuri mana yang semoga dia insaf tu, Masya Allah. Okey, kita pergi lagi. Dia juga berkata kepada isterinya demikian. Jika kau tidak mempunyai perbekalan, mintalah kepadanya makanan. Sungguh aku tidak akan memakannya sendiri. Makna kadang-kadang situasi macam Ustazah kata bertali arus tetamu. Masya Allah, ada satu kisah tau sahabat-sahabat. Ada pada 1 tahun tu, mulalah nak sinetron kan. Ada pada satu kisah tu, macam itulah Ustaz Amran Bollywood, Ustaz Amran, Cik Amran Yusof yang selalu ada dekat Tanyalah Ustaz tu, memang bersahabat lah dengan kami. Pun beliau mengajar kuliah subuh di surau rumah saya. Saya nak buat open house ni, saya cakap dengan Ustaz, bang kita buat open house masa waktu Ustaz Amran mengajar kuliah subuh lah. Biasa kalau kuliah subuh dia kan ramai jemaah yang tunggu untuk kuliah subuh. Betul juga. Kebetulan tazkirah dia tu weekend kan, Sabtu ke Ahad gitu. Jadi Ustazah pun plan lah nak bagi orang ramai datang barakah kan. Jadi kita buat masa tarikh Ustaz Amran punya kuliah. Jadi jiran-jiran yang datang kuliah subuh tu, lepas kuliah Ustaz Amran boleh bawa masuk rumah kita. Kita bawa Ustaz Amran sekali. Seronoknya bang kalau rumah kita ni ada alim ulama yang datang. Okey, bagus juga tu. Kita set macam tu. Jadi kita pun dengan Ustaz Amran, kita PM tepi. Ustaz Amran kan ada madrasah. Kita PM tepi, Ustaz jemput nanti lepas kuliah. Ustaz jangan rushing nak balik. Ustaz jemput saya buat sarapan raya kat rumah saya. Boleh Ustazah. Ustaz jangan lupa bawa anak-anak sekali. Nak tergelak dah ni sahabat. Itu tahun yang paling saya tak boleh lupa sekali dengan Ustaz. Ya Allah, jantung rasa nak gugur masa tu. Kenapa? Maksud kami Ustaz bawa lah anak-anak sekali. Sebab kadang-kadang bila dia datang kuliah, dia bawa anak dia drive kereta kan. Jadi bawalah anak-anak sekali. Okey, Ustaz Amran kata. Tu dia, cuba anda teka apa yang berlaku. Sekali anak-anak yang Ustaz Amran faham tu bukan anak-anak dia, tetapi anak-anak madrasah dia. Saya kira 40 orang ke 50 orang, 2 van dia bawa. Tu dia, pagi selalunya menu kami tak banyak mana sesuai untuk orang surau. Selalunya tak sangka pula berganda datangnya, siap bentang tika dekat pos kereta kami tu. Masya Allah, menggigil tubuh. Yang mak saya masa tu ada lagi, kau kenapa tak cakap tetamu sesi pagi ni ramai macam ni? Ya Allah mak, Ustaz tu salah faham. Tapi pandanglah kebaikan, pandanglah Allah. Adalah ni Allah yang jemput mereka ni. Lepas tu mulalah WhatsApp anak buah apa semua. Kau pergi cari kat kedai ni nasi lemak bungkus 30 bungkus bawa. Kau pergi cari kat sini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Tapi yang peliknya, Masya Allah, ya Ustaz Amran duduk Bukit Beruntung. Masya Allah sahabat-sahabat, Ustaz dah yang macam mana kat dapur tu, cukup ke? Adalah yang tetamu ni, tapi dok yang cukup ke? Cukup bang, insya-Allah Allah cukupkan. Confident je Ustazah cakap, insya-Allah Allah cukupkan. Jadi pandai-pandailah abang layan budak-budak tu dulu, sembang-sembang dulu macam mana pakcik-pakcik surau makan bahagian satu pot ni dulu. Nanti anak-anak remaja ni, Masya Allah. Tapi ada je cara. Allah cukupkan. Nak kena cubit ni masing-masing ni. Kita nak mengaji latahzan, dia pergi tengok tudung Ustazah bunga-bunga meriah semua. Hei, siapa nak kena babak ni? Masya Allah tabarakah. Beria-ria Ustazah bercerita apa bunga-bunga semua tu. Jangan pandang tudung apa Ustazah pakai.
kita sedang cerita pasal apa ni? Nak kena cubit ni masing-masing. Bila last kena rotan? Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Jadi jangan takut. Sebab tu Nabi SAW bila mengajarkan, insya-Allah benda tu kalau Allah nak cukupkan, cukup. Ya Allah, tak tahu nak habaq lah Ustazah Zaid punya zikir kan macam pucat-pucat muka. Bila ada jemaah surau kadang, Ustazah sihat ke? Sihat. Padahal hati ni duk cukup ke tidak, malunya kalau. Lepas tu itu saat bermulanya Ustazah set dalam kepala, dalam kita nak menjamu makan, siapkan makanan. Jangan takut makanan tak cukup, tapi takutlah makanan tak habis. Selalu fikir macam tu, insya-Allah berkat. Apa maksudnya kita selalu tambah lagi menu, takut tak cukup. Sekali orang dah habis, dah malam, tong sampah yang makan. Jangan. Itu tanda majlis yang tidak diberkati. Buang lebih banyak daripada dijamukan kepada orang. Supaya ya Allah berkati, cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah. Supaya apa? Kita seronok. Bila habis kenduri, habis. Maknanya tak ada kita membazir buang. Ataupun kita ada panggil pula seorang hamba Allah ni, akak nak minta tolong kau datang rumah akak, tolong bungkus-bungkuskan, nanti nampak tetamu nak balik, bila nampak makanan tu banyak, bekalkan bungkus. Akak dah tak sempat dah nak fikir pasal bungkus-bungkus semua ni. Alhamdulillah Ustazah, tak ada makanan buang dalam tong sampah, semua buang dalam perut tetamu kita. Bahkan siap boleh bawa balik lagi, syukur. Itu yang paling syukur sahabat. Jangan takut tak cukup bila nak buat kenduri tu, tapi takut kita jadi orang yang membazir. Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau membazir? Macam mana nak dapat Allah gugurkan dosa, bahkan bertambah lagi dosa? Okay? Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pergi kepada tambahan lagi syair ini. Subhanallah, panjang syair Hatim ni. Aduhai, sungguh harta hanya akan pergi dan berlalu, yang tersisa hanya kenangan. Harta hanya akan pergi dan berlalu, yang tersisa hanya kenangan. Tengoklah sekarang ni kadang-kadang kan ada orang dalam PKP ni jatuh miskin. Jual segala habis. Jual, Ustazah saya PKP ni dua-dua kena berhenti kerja. Ada mesin basuh saya jual, ada peti ais saya jual, dapur gas saya jual Ustazah. Saya berdiri depan pintu je, angkat bendera putih. Ada orang bagi makan, makan lah. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua saya jual Ustazah. Satu je lagi saya tak jual. Apa dia kak tak jual? Tak jual suami saya. Ingat nak jual juga tu Ustazah. Kerja pun malas apa semua. Ingat nak jual tapi tak laku Ustazah. Puah dah buat iklan kat Facebook. Astaghfirullahalazim. Ada orang duk buat lawak sampai tak tu sahabat-sahabat. Dia punyalah menyampah dekat suami dia kan, duk menganggur, jual anggur je kan. Sampai duk buat lawak macam tu. Janganlah sampai lagu tu suami kita dengar tu, ya Allah, kan dia kata aku jual hang kan baru tahu. Tak boleh macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan kita terlibat kadang-kadang dengan perkara-perkara yang demikian. Justru dia tinggal kenangan. Kereta pun dah jual dah Ustazah. Dulu akak masa muda-muda Ustazah, kereta akak tu harga 1 juta. Contoh. Semuanya tinggal kenangan. Gelak Suzana Amiruddin. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Harta hanya akan pergi dan berlalu. Orang datanglah rumah kita, wah beli kat Paris ke sofa ni? Wah kapet daripada Turki ke? Kita kembang-kembang kempis hidung. Kembang-kembang, kempis tidak. Kalau kempis tu selamat lagi. Kembang-kembang orang puji. Siap lagi berlagak. Bukan kat Turki. Turki baru harga 500,000. I beli dekat Itali 100,000. 1 juta tu pun harga dia. Oh sahabat-sahabat, dia sedih kalau dia tukar kapet baru, tetamu datang tak tegur. Ngaku-ngaku siapa sikap macam ni? Raya mesti nak tukar langsir baru. Dia sedih, dah 3 keluarga datang. Aku siap ajak selfie kat langsir baru aku ni. Tak ada siapa tegur langsir baru ke? Dia stres kalau orang tak tegur. Allahu Akbar, pelik-pelik. Pelik-pelik. So kalau kita kenal diri kita memang macam tu, bunuh sahaja kecintaan nafsu yang macam tu. Sebab tu kan makin ramai orang berilmu, makin ramai orang bijak. Anda perasan tak dulu-dulu masa zaman kita kecil-kecil, bukan ramai orang kaya raya senang. Tapi masa raya tu ya Allah, macam tak tahu nak kata, langsir mesti baru. Tukar kedudukan almari, hias rumah bagi nak rak lah. Sedangkan budaya orang Arab bukan begitu. Budaya orang Arab masa nak sambut Ramadan, mereka tukar langsir, tukar cadar. Malam Ramadan tu sebab mereka tahu Allah turunkan berduyun-duyun malaikat.
Masya Allah, masa malam Ramadan dia sambut bagian nak rak tukar langsir baru, kapet yang baru buka. Masya Allah, kita ni masa Ramadan simpan. Suami nak bentang kapet, bang, kenapa bentang kapet tu? Sajalah yang kita beli kat nilai 3 jauh ni, abang nak merasa juga. Jangan buka lagi, tunggu raya baru buka. Tu dia takut suami kecut. Kan? Yang ni beli pakai duit gaji abang ni. Abang nak tukar baju pun saya yang suruh beli kapet ni. Abang nak gak merasa, ya, tapi raya nanti baru pakai. Jangan pakai sekarang. Tu untuk tetamu-tetamu I, kawan-kawan sekolah I nak datang. Ngaku-ngaku siapa ada macam tu. Ni sinetron dah start ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia bertukar bukan untuk keselesaan tetamu, tapi dia stres. Tetamu dah balik, dia pergi campak-campak pinggan dalam sinki. Pasal apa pula ni? Kan campak-campak pinggan dalam sinki. Bang, hari ni 8 keluarga datang. Seorang tak perasan kita tukar langsir baru. Stres. La ilaha illallah. Sahabat saya ada kenal seorang hamba Allah ni. Kenapa kalau dia beli baju hitam je semua. Dia kata sejak dia pencen macam tu. Senang Ustazah nak matching dengan tudung apa pun senang. Biarlah saya pergi masjid, orang kata saya tak tukar baju pun. Tapi orang-orang yang duduk sebelah dia rapat tahulah jap baju hitam tapi berbutang, jap beropol, jap ni kan. Tapi dia suka warna hitam. Sahabat-sahabat. Lepas tu ada juga jenis orang yang saya kenal makin dah tua-tua ni, dia tukar langsir tapi orang tak nampak perubahan dia. Macam sama. Jadi dia kata saya tukar ni untuk kepuasan saya sebab benda tu dah lama pakai, untuk kepuasan saya. Orang tak perasan. Kalau orang perasan saya malulah Ustazah. Buat apa kita tukar tu bukan untuk orang pandang, bukan untuk orang puji. Ni biar family saja tahu kan, kredit lah. Pakailah yang baru, asyik pakai yang lama tu. Orang tak perasan tu ada koyak dekat belah kaki tu. Jadi dia buat semua tu untuk kepuasan diri dia, tanda syukurnya dia Allah berikan rezeki, bukan untuk ditonton, dipandang orang. Dia nampak tak gelak-gelak sahabat-sahabat dirahmati Allah bertahun-tahun tak tukar langsir kan. Ni mujuk PKP, masing-masing kata tukar pun buat apa bang, bukan ada orang nak datang raya rumah kita. Betulkan kata-kata kita. Oh, suami kata mentang-mentang PKP tak ada orang nak datang beraya, dia pakai yang paling buruk punya. Aku ni siapa? Macam tu. Padahal belinya, bang, masa nak beli tu kau main lagi. Bang, langsir baru bang, langsir baru. Kita kan nak raya, macam tu kan. Beli pakai duit suami juga, sahabat-sahabat. Tapi suami kata, yang mana langsir baru? PKP tak ada siapa raya rumah kita. Tunggu lepas PKP nanti baru kita pasang langsir baru. Jangan jadi isteri yang begitu. Sekian dimaklumkan. Semua tu adalah kenangan sahabat. Dah tua-tua ni kan bajunya tak adalah banyak mana sangat. Masya Allah. Saya jumpa dengan seorang ketua muslimat, salah satu surau yang saya mengajar. Dia cakap, apa Ustazah, akak ni umur pun dah 70 lebih. Kan, akak baju, semua akak dah let go kat orang. Ustazah tahu akak cuma ada 8 pasang je baju kurung. What? 8 pasang baju kurung? Sebab apa sahabat-sahabat, tiap-tiap hari dia berada di majlis ilmu, dia keluar rumah, dah tak minat dah nak pergi mana-mana, pergi masjid je lah Ustazah. Akak buat 8 tu sebab setiap hari tu akak tukar baju. Pakai sekejap je 1 jam kuliah. Sangkut. Hari ni, besok ni, minggu depan tukarkan lagi. Yang baju ke-8 tu standby lah kot lah kita dalam 1 hari tu nak tukar 2 baju ke kan. Ya Allah, saya tak percaya sahabat-sahabat. Lepas tu dia kata dah tua-tua ni, kita dah duduk berdua dengan suami, anak-anak birthday kita tu hadiah macam-macam. Ustazah tahu baru ni anak saya yang doktor tu, ini kisah benar. Dia hadiah kat saya TV, saya rasa separuh dinding besar dia. Saya pun cakaplah terima kasih. Lepas tu saya kata, mak minta maaf. Siapa-siapa di kalangan anak-anak mak, rumah anak-anak saya semua ada TV besar. Lepas tu mereka pun tak nak sebab mereka kata tu hadiah untuk mak ayah nak tengok TV bagi puas. Lepas tu saya ni TV pun tak tengok. Tu saya minta izin dengan anak-anak saya, Ustazah, boleh tak mak nak hadiah TV ni dekat kawan masjid mak yang anak dia ramai, yang TV pun tak ada kat rumah. Itu pun mak tanya dia dulu. Kan, kenapa dia tak ada TV kat rumah? Sebab tak mampu ke ataupun sebab memang dia tak nak ada TV kat rumah? Lepas tu saya tanya, kawan tu kata memanglah semua orang nak ada TV kat rumah. Anak-anak kita membesar pula duk tanya bila mama nak beli TV. Jadi saya hadiahkan dekat orang tu, Ustazah. Anak-anak saya pun terkejut. TV separuh dinding besar pergi hadiah dekat orang. Sahabat, sebab semua tu akan tinggal kenangan. Kita dah tak pandang dah harta di dunia ni. Kita hanya akan tengok. Sebab orang yang saya ceritakan tadi ni bukan orang biasa-biasa.
kaya raya sahabat-sahabat, tapi bila dah menuju tua tu dia rasa macam dah puaslah dulu bertukar-tukar baju, majlis itu baju ni, majlis baju ni. Jadi tuanya tu syukur tua. Syukur tua. Kalau tak sempat tua, bayangkan. So Ustazah bawa cerita ni, kita pula macam mana? Sempat ke kita tua macam orang tu? Kita takut kita mati dalam keadaan kita berseronok. Ni aku punya, siapa pun tak boleh nak pinjam. Siapa pun tak boleh nak pakai. Kan ada jenis manusia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Jadi kebanyakannya Ustazah Zai ni bukan sebab belajar universiti agama sangat, bukan sebab duk rujuk kitab. Ialah benda yang kena rujuk-rujuk, tapi dalam bab pengalaman hidup, saya lebih rasa banyaknya aku belajar daripada makcik-makcik masjid ni. Cerita-cerita mereka. Deep sebelum anda sedip kat situ, kat ruang komen tu, Ustazah dah terasa dulu. Alamak, ya Allah, aku macam ni ke? Aku boleh ke sedekah benda yang aku sayang dekat orang? Tunggu tua macam dia. Ya, kalau aku tua. So, sekarang aku kena buat. Benda ni kita nak bawa sebab saya selalu cakap, jumpa siapa pun manusia, mesti ada baik dan ada buruknya. So, yang baik tu kita nak tiru. Nanti balik rumah, suami kita bukan sama kepala dengan suami dia. Kita beli penat-penat pasal apa nak bagi dekat orang. Contoh kan, bang itulah kita pun tak. Saya kagumlah dengan makcik tu. Cuba kita fikir bang, kalau kita tak sempat tua macam tu, cuba belajar memujuk dengan ilmu dan rasa hati yang ada. InsyaAllah sahabat-sahabat nanti dia akan, betul juga kan kita selama ni membazir je banyak. Tapi kalau kita, abang bukan tahu apa, bukan mengaji kat masjid, abang tak ada rasa, memanglah dia marah kat kita. Duit dia belikan kat kita senang-senang, kita nak bagi kat orang kan. Macam itulah sahabat-sahabat. Okey, aduhai. Seorang hartawan tidak akan mampu mencukupi keperluan seorang pemuda bila dia sedang sakaratul maut dan terhimpit dadanya. Allah, 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 sahabat. Nak sakarat dah ni. Okey? Ada ke masa sakarat ni harta boleh tolong? Anak-anak kena talqinkan Allah, Allah kat telinga ayah ni. Adakah anak yang berani bisik? Tak apa ya, nanti kalau Munkar Nakir datang, ayah halo je saya. Nak 10,000, 1 juta duit ayah banyak kat bank tu. Nanti saya selitlah dalam tanah tu, rasuahkan malaikat tu. Anda berani buat? Sahabat-sahabat. Tak ada siapa yang al-mengongi sampai tahap macam tu nya. Minta maaf sebut. Sebab apa? Sebab duit dah tak ada nilai. Harta dah tak ada ni. Kau nak bawa banglo besar masuk dalam liang lahat yang secok muat badan kita saja. Tak mungkinnya nak bawa kereta mewah yang kau bangga-banggakan kat dunia. Sahabat-sahabat, mati aksiden dalam kereta pun bomba potong. Tak payahlah nak potong-potong ni bomba. Masuk sekali dengan kereta dia senang. Loh, tak boleh macam tu. Kena mandikan dulu, jasad ni kena muliakan. Masuk dengan kain kafan di liang lahat. Tak ada siapa masuk dalam kubur tu dengan kereta-kereta dia. Tak ada siapa. Masya Allah, tabarakallah. Semua ni sahabat ditulis oleh pakar-pakar syair kita yang ilmuwan supaya kita berfikir. Sungguhlah ya Allah, aku tidak akan merasa bangga jika keluargaku semakin kaya. Aku juga tidak akan meremehkan siapa sahaja yang fakir. Buat apa kita nak berbangga? Kadang ada anak yang berbangga dengan kekayaan bapaknya. Anakku Sazali kan, bagi duit, tabur duit. Wah, tak apa, bapakku orang kaya. Macam itulah kan, dialog dia lupa lah Ustazah. Nak ingat tanya Ustaz. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berbangga. Kan, kadang-kadang ada orang berbangga dengan kekayaan bosnya. Dia driver je, tapi punya bangga. Dapat tumpang syarikat besar gitu, dapat pelik-pelik. Kekayaan tu bukan dia punya. Si empunya kekayaan tu kadang tak bangga mana, tak riak ujub takabur mana, yang follower tepi dia ni pula yang sibuk. Kan itulah bos aku yang kayu rayung, kau tengok kereta dia saja. Ada jenis manusia macam ni. Tak ada apa yang patut dibanggakan sahabat-sahabat. Hatta tuan badan yang takwa, yang punya segala kekayaan, bukan aku punya. Allah bagi pinjam saja. Seronoknya kalau ada hati yang macam ni. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Habis Hatim punya syair, kita pergi kepada Urwah bin Hizam berkata, apakah dengan kegemukanmu, terasa air. Apakah dengan kegemukan tu, slow sikit. Apakah kegemukanmu kau merendahkanku? Maksud Ustazah cakap,
dekat siapa yang kurus kat sini? Ustazah tak pernah tengok pula muka. Oh, ada kita punya Mek Habsyah Bakar. Apa khabar? Masya Allah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang kurus kat sini? Ada Kak Nazatul Naina. Ustazah dah bertemu dengan Kak Nazah, dah berpeluk-peluk dah pun, Masya Allah. Kan? Maknanya Kak Nazah kecil, comel, kurus orangnya. Boleh Ustazah jumpa dia. Apakah dengan kegemukanmu kau merendahkanku? Kak Nazah cakap macam tu kat Ustazah. Apakah dengan kegemukanmu kau merendahkanku? Slow-slow cakap bab kegemukan tu. Kau pandang wajahku yang pucat kerana mencari kebenaran. Dan kebenaran selalu menyertai orang yang tekun. Masya Allah. Ku bagi jasadku kepada banyak jasad demi ku teguk kejernihan air, dan air jernih itu menyejukkan. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Hasmawati Malik pun kurus kering. Mai ambil daging Ustazah sikit. Ustazah nak bagi. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan maksud hok kaya tu kaya, hok gemuk tu kaya raya. Hok yang kurus kering tu miskin. Tu laki dia tak bagi makan lah tu Ustazah. Laki dia tu memang bakhil kedekut. Wish kau ni tiba-tiba je. Pelik-pelik manusia ni kalau nak jadikan bahan mulut kan. Lalu sahabat-sahabat, hiduplah kita sebagai ku bagi jasadku kepada banyak jasad. Makna hidup kita ni adalah untuk memberi manfaat. Memanglah mak dah letih sebenarnya, tapi orang kat surau tu minta tolong. Mak datang gotong royong sekejap, mak pergilah sekejap. Nanti kalau mak dah mati tak ada apa dah mak boleh tolong. Kurang-kurang kawan-kawan mak tu duk kenang jasa-jasa mak kat surau tu. Mak tak harap apa. Mak harap kawan-kawan mak teringat kebaikan-kebaikan yang duk buat sama-sama. Anak marah, mak tu dah lah sakit lutut, pergi surau lagi. Kan kawan mak yang ada tai lalat dekat pipi kanan dia tu, dia bukan buat kerja, dia main arah-arah je kan. Mak juga yang kena pergi dapur, angkat periuk besar semua. Macam tu diorang cakap, anak-anak diorang cakap. Kadang-kadang lah kan sahabat-sahabat. Jadi saya gitu sahabat-sahabat. Dulu di surau rumah saya ni ada jiran-jiran saya menonton ni. Kami memang duk buat malam Jumaat, buat makan kan, lepas Yasin tahlil tu buat makan. Lepas tu Ustazah Zah jadi ketua muslimat, bakhil bin kedekut. Kan kalau boleh contoh bajet surau RM300, kita nak guna RM200 je. Ustazah mana boleh kalau kita order catering sekian-sekian. Tak payah order catering, kita masak. Ustazah nak beli kat mana? Tak apa. Kan semuanya acik-acik, kakak-kakak. Masa tu Ustazah tak sibuk sangat. Tak apa, saya pukul 4 pagi, saya akan pergi ke Pasar Borong, Selayang. Saya pergi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pergi untuk apa? Nak dapatkan belanja yang murah ni, penuh troli. Lepas tu nanti kak, tapi saya ada kelas lepas Zohor. Saya hantam semua yang saya beli kat pasar ni, letak dekat dapur surau. Nanti pandai-pandai lah kak, saya balik mengajar. Lepas asar nanti saya datang pula surau, saya tolong. Tu je cara. Lepas tu nanti dah lepas buat kerja, dah hidang-hidang sahabat, periuk-periuk besar, tray-tray tu nak kena bercuci pula. Sampailah Ustazah kena penyakit slip disc kan. Doktor pesan 1 kilo barang pun tak boleh angkat. Kalau sebelah kanan 1 kilo, sebelah kiri pun mesti 1 kilo. Jangan buat benda berat-berat. Saya tertampar, sangat tertampar. Nangis sungguh ni dekat Ustaz. Bang, tubuh gini tapi mengada-ngada sungguh nak angkat barang berat tak boleh. Macam mana nak tolong makcik-makcik kat surau? Diorang tu dah lah sakit lutut, tua. Macam mana? Dengar nasihat doktor. Kan tak boleh dah nak buat kerja-kerja macam tu. Awak tu kalau balik Pasar Borong, kiri kanan berat, tubuh dah tak ingat apa dah sahabat-sahabat. Patutlah kebas kaki. Apa hal ni? Masuk MRI, kompom masalah belakang. Lepas tu dah mula dah kan, Allah pula susun atur cantik. Dah elok, kita dah tak boleh nak berlasak-lasak sangat macam tu. Saya pun disibukkan dengan kuliah-kuliah. Maka dah mulalah surau, kenalah tinggikan bajet sikit. Buatlah untuk catering setelah bertahun-tahun. Tapi rasa puas lah. Sebab apa puas? Sebab sementara kita tak ada halangan tu, kita buat. Sebab semua kita akan ada waktunya kita berhalangan. Kita nak buat. Segan tau sahabat-sahabat kalau pergi rumah saudara-saudara. Dulu kita sibuk bantu. Sekarang macam pengantin, duduk saja kan. Kalau tolong pun tolong potong bawang, duduk boleh lah. Kalau nak angkat-angkat barang macam dulu memang tak ada lah. So hati ni kadang-kadang, ya Allah, tak mustahilnya ada orang bercakap duduk saja dah macam mem besar kan. Tapi kita yang kenal diri kita, tak jaga, balik memang terus terlentang lah jawabnya. Jadi sementara yang mendengar ni, kenapa Ustazah share, kita akan ada waktu yang kita dah tak boleh buat.
Ada waktu yang kita dah tak boleh buat. So sementara boleh buat, anda yang muda jangan berehat-rehatan. Sayanglah sahabat, sayang sangat. Kita belum tentu tua, kita belum tentu sihat selamanya. Jadi bila orang tu, Ustazah kenapa tak nak berehat ni? Hey, rehat nanti kat sana. Kenapa kita selalu sebut sahabat? Allah nak cakap pun malu sebab kita sebenarnya tak layak cakap macam tu. Tapi set dalam minda, memang dunia ni tempat berpenat. Akhirat itulah jua tempat berehat. Kita sebenarnya kudrat masih mampu memilih untuk biarlah kat surau tu AJK je lah buat kerja. Kita ni bukan AJK. Offer lah diri, Acik, biar saya tolong apa yang patut. Offer diri. Sahabat-sahabat, sebab kerja kat surau tu bukan kerja untuk AJK saja. Rumah Allah is rumah kita. Gotong royong, sahabat-sahabat, apa yang kita boleh bantu? Oh, aku tak boleh bantu ni, aku ada meeting kat luar ni. Apa yang kita nak buat, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey kak, bab makan sarapan pagi ni saya sponsor. Saya minta maaf saya tak boleh join pagi ni. Apa sahaja yang kita boleh bantu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, okey, habis bab syair. Kita pergi Ibnu Al-Mubarak. Anda ingat sepanjang kita belajar La Tahzan dah lebih 50 siri, beberapa kali kita sebut nama Ibnu Al-Mubarak. Masya Allah, sahabat-sahabat. Caranya meniru-niru kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum memang perfect. Number one. Cuba tengok. Ibnu Al-Mubarak mempunyai seorang jiran yang berbangsa Yahudi. Namun ia selalu terlebih dahulu memberi makan tetangganya itu sebelum anak-anaknya sendiri. Tu dia Dia pergi bagi makan jiran bangsa Yahudi pula daripada anak-anaknya. Cuba mak ayah sekarang buat macam tu. Beli durian musangking, keluar dari kereta, bawa pergi rumah jiran sebelah orang kafir pula. Kan? Sebut musangking terus tak. Kan? Lepas tu anak kata, Mami nak pergi mana tu? Mami nak pergi hantar buah yang paling mahal ni kat jiran sebelah. Jiran sebelah tu kapiak, pergi surau pun tidak kan. Sahabat-sahabat tak pernah tolong kita. Kita pergi hantar. Mami, habis tu kakak punya mana? Kau tak payah musangking, kau musangkong je sekejap lagi. Kan? Bawa dekat anak-anak, sahabat-sahabat. Jadi kita ni bukan level macam tu lagi lah. Maksud nak kabur ni Ibnu Al-Mubarak seorang yang sangat memuliakan jiran. Subhanallah. Bahkan ia selalu memberi pakaian kepadanya sebelum memberi pakaian kepada anak-anaknya. Allah. Beberapa orang mendatangi orang Yahudi. Contoh rumah Ustazah ni sebelah rumah orang Cina. Contoh kan. Ustazah selalu belanja dia bla 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 kan. Sahabat-sahabat bela anjing pula tu. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, ada orang nak pergi beli rumah Cina sebelah rumah Ustazah ni. Contoh, rumah Ustazah ni semua kiri kanan Melayu. Kan? Rumah Ustazah, ada orang datang nak pergi beli. Acong, aku nak beli rumah hang ni, berapa hang nak jual? Pasaran ketika itu contoh, harganya berapa ribu? Berapa ratus ribu? 300 ribu contoh, harga 300 ribu. Tapi dia kata aku nak jual kat hang 600 ribu. Mestilah orang marah. Sama macam jirannya Ibnu Al-Mubarak ni. Orang datang dekat Yahudi tu, juallah rumahmu kepada kami. Pasal apa orang suruh dia jual rumah? Pasal dia pun nak berjiran dengan Ibnu Mubarak. Sebab dia pun tahu, ya Allah, Ibnu Al-Mubarak ni baiknya dengan jiran. Tak kira jiran tu siapa, aku nak jadilah jiran Ibnu Al-Mubarak. So dia pergi kat Yahudi tu, pakat-pakat dia pun ni pergi, juallah rumah hang tu, aku nak pergi beli. Anda tahu apa jawapan Yahudi tu? Dia kata, saya akan jual rumahku ini dengan harga 2,000 dinar. Sebenarnya harga rumah tu pasaran 1,000 dinar. Okay, kita faham macam tu. Kenapa dia nak jual 2,000 dinar? Dia ni tamak harta ke? Lah, dengar dulu. 1,000 dinar untuk harga rumahku. Kan harga pasaran 1,000 dinar. Dan 1,000 lagi kerana aku berjiran dengan Ibnu Al-Mubarak. Masya Allah, anda faham tak maksud tu? Hang ingat senang aku nak tinggal rumah aku ni. Bukan senang nak dapat jiran macam Ibnu Al-Mubarak ni. Maka kalau hampa nak jual rumah aku ni, aku jual 2 kali ganda. Pasal apa nak jual 2 kali ganda? 1 kali ganda tu memang harga rumah. 1 kali ganda aku rugi ni meninggalkan jiran seperti Ibnu Al-Mubarak. Sahabat-sahabat, faham tak? Kita baca ni, ya Allah Tuhan, seronoknya hidup macam ni.
Mendengar jawapan itu, Ibnu Al-Mubarak pun berdoa. Ibnu Al-Mubarak tahu. Contoh kan, siapa? Arfazilah Anas. Ustazah, saya pi rumah Apek sebelah rumah Ustazah tu, saya cakap kat dia, Apek, pilah jual rumah Apek tu kat saya. Pasal apa? Aku nak berjiran dengan Ustazah Zai. Contoh kan, sahabat-sahabat. Lepas tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia tak nak jual. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dia nak jual pun dia jual mahal. Sebab dia sayang nak tinggalkan Ustazah sebagai jiran dia. Contoh. Terus Ustazah ni terharu, angkat tangan. Sama Ibnu Al-Mubarak. Ya ke dia cakap macam tu? Angkat tangan. Doa dia bukan apa sahabat? Bagilah Apek tu kereta dia sebiji kat aku. Tidak. Doa Ibnu Al-Mubarak. Ya Allah, berilah dia hidayah untuk memeluk Islam. Dan beberapa ketika kemudian si Yahudi itu pun dengan izin Allah akhirnya memeluk Islam. Sebab tu dakwah dulu-dulu sahabat, kerana akhlak kita, orang jatuh cinta dengan Islam. Kita hari ni berjiran dengan orang kafir yang neraka tempat engkau tu, tak payah nak bagi kat dia. Bagi kat dia bukan orang sembahyang pun. Contoh jahatnya hati kita. Kita tak ada hati seperti Ibnu Al-Mubarak. Anda faham sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Ketika beliau hendak berangkat menunaikan haji. Ni ada satu cerita lagi. Ibnu Al-Mubarak bertemu sebuah rombongan kafilah. Di dalam rombongan itu, ia melihat seorang wanita mengambil bangkai burung gagak dari sebuah tong sampah. Kemudian dia menyuruh pembantunya, Ibnu Al-Mubarak suruh PA dia lah, melihat apa yang telah dilakukan oleh wanita tersebut. Pembantunya itu pun bertanya kepada wanita tersebut tentang apa yang dilakukannya tadi. Pasal apa hang duk ambil bangkai burung gagak ni? Wanita itu menjawab, selama 3 hari kami hanya memakan dari sisa-sisa makanan yang dibuang ke dalam tong sampah. Kerana hiba mendengar jawapan itu, Ibnu Al-Mubarak menitiskan air mata. Ia pun memerintahkan agar semua perbekalan, dia on the way nak pergi haji ni, agar semua perbekalannya dibahagikan kepada rombongan itu, dan kerana sudah tidak mempunyai bekalan lagi, maka ia pun pulang. Ia menangguhkan hajinya pada tahun itu hanya semata-mata nak membantu orang-orang miskin yang berada dalam rombongannya. Allah, Allah, Allah. Dalam tidurnya ia bermimpi ada orang berkata kepadamu, haji yang mabrur, ibadahmu diterima dan dosamu telah diampuni. Masya Allah, hari ni kita kan sahabat-sahabat, bukan salah dah pergi haji, nak pergi haji lagi. Kita pun duit, apa susah? Kotak ada contoh kan, dah pergi haji, nak pergi haji lagi. Malam tadi saya bergoogle meet dengan grup umrah saya. Umrah September 2019 dengan umrah Januari 2020. Itu grup terakhir saya lead sebelum kita pandemik. Kenapa saya buat Google Meet dengan grup tu? Sebab dua grup tersebut kami baru kematian sahabat seumrah kami. Jadi malam tadi baru sempat Ustazah lead tahlil, diiringi juga oleh sahabat kami di Mekah yang sama-sama bantu uruskan jemaah Al-Fawaz. Masya Allah, menangis-nangis kami. Masya Allah, rindunya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan pesan saya kepada mereka apa? Buat masa sekarang ni Al-Fawaz untuk tahun 2021 ni rasanya takkan terbangkan jemaah. Kalau pergi pun mungkin Ustaz pergi dulu. Mungkin kalau ada rezeki Ustazah pergi bersama dengan Ustaz untuk survey dulu apa keadaan. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab sebenarnya kita tak terima lagi harga hotel kat sana macam mana, SOP yang paling tepat. Ni dengar kabar-kabar angin je. Kami tak dengar apa-apa benda yang secara rasmi. Jadi tak berani untuk kata okey harga sekian package confirm bulan 10 boleh terbang, bulan 11 12 boleh terbang. Tak berani sama sekali nak cakap. Sebab apa sahabat-sahabat muslimin muslimat, semuanya sudah lain. Dan saya sempat berpesan malam tadi dengan sahabat-sahabat seumrah, pasti semuanya dah rindu nak mengulang kan. Seandainya dah boleh terbang pun, jom kita utamakan kawan-kawan kita yang tak pernah sama sekali. Kenapa Ustazah? Ada yang bertanya. Sebab kita ni dah pergi berkali-kali, sahabat-sahabat,
Kalau kita dapat top upkan, contoh ada siapa? Hasmawati Malik, contoh kan. Orang tak pernah pergi umrah, contohlah semoga Allah sampaikan sahabat-sahabat kita ni insya-Allah. Dia kata, Ustazah saya tak pernah langsung pergi umrah, tapi walaupun mahal pun saya nak pergi juga package yang first ni lepas PKP ni, contoh. Dia ngadu kat Ustazah, contohlah sahabat-sahabat, tapi Ustazah saya dah ready ada 7,000 je duit. Tak sangkalah pula tahun ni belanja sampai 13,000. Contoh, anda jangan ambil pula. Banyak kali dah Ustazah cakap contoh ni. Lepas tu 13,000, 7,000 dia ada sebab bajet untuk dulu sekali PKP 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5,000 lagi nak cari mana? Orang yang dah berkali-kali pergi ni, kalau anda dengar ada kawan yang macam ni, tangguhkan dulu hajat anda, pi top up duit kawan kita yang tak pernah pergi tu. Korbankan dulu rasa kita. Sepertinya Ibnu Mubarak sanggup tangguhkan haji dia semata-mata dia melihat ada orang yang tak makan sampai makan bangkainya gagak. Tapi dalam mimpinya seorang soleh ni, apa jawapan yang dia dapat? Haji yang mabrur, ibadahmu diterima, dosamu telah diampuni. Maksud sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita yang duk tunai haji tahun tu dengan selfie, bongkak aku seorang je yang boleh pergi haji berkali-kali. Contoh, hati ni Allah je yang tahu, bukan mesti dia selfie tu maksud dia bongkak, bukan. Tapi maksudnya hati ni ada riak, ada ujub. Tak dapat pun walaupun bagilah aku haji yang mabrur penghapus segala dosa, memasukkan aku ke jannah. Tak dapat dia pahala haji mabrur tu. Pahala haji mabrur tu jatuh kepada siapa? Orang yang berkorban untuk kesenangan orang lain. Allah, inilah tajuk kita buat baik. Jangan sedih tak dapat pergi buat haji tu. Jangan sedih tak pergi dapat buat umrah tu. Sebab bila kita gunakan duit kita tu kepada benda yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Anda dapat tak apa poin utama yang dia nak sebut dalam ayat ni? Dalam kitab ni, subhanallah. Kita baca terakhirnya suratul Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Tengok sikap orang-orang Ansar. Ketika orang-orang muhajirin daripada Mekah hijrah ke Madinah, tak ada rumah diberi rumah, tak ada isteri diberi isteri. Ketika itu dibolehkan kan sahabat-sahabat, walaupun sebenarnya mereka pun memerlukan rumah, tapi bagi dekat muhajirin, bagi harta benda mereka, bagi pakaian. Sebab muhajirin datang daripada Mekah, kebanyakannya sehelai sepinggang. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak tiru golongan Ansar punya kemuliaan hati. Nak cakap ni lajunya sahabat macam mudah, tapi nak trend ni, Ustazah Zai nak dapat jiwa macam ni bukan mudah. Kita kena berdepan dengan macam-macam cara hidup. Dan Ustazah tu dah dapat ke jiwa macam Ibnu Al-Mubarak? Jujur tak, saya belum lagi dapat jiwa macam ni, tapi kita sama-sama menuju ke arahnya insya-Allah. Seorang penyair mengatakan, sesungguhnya jika diriku adalah seseorang yang saling berjauhan dengan sahabatku di bumi dan di langit, maka akulah orang yang akan menolongnya. Walaupun jauh jasad, kalau tahu sahabat susah, dia offer diri dia untuk tolong, melepas bencananya dan menyetujui ajakannya. Ini sahabat. Bila dia mengenakan pakaian indah, tidaklah aku akan berkata, seandainya aku mendapatkan keindahan pakaiannya. Inilah sahabat. Ini kadang nama sahabat, mana dia beli baju tu, baju dia lagi mahal daripada baju aku, rompak bank ke apa. Kan? Tapi BFF. Tapi busuknya hati ni, ya Allah. Cuba anda ambil gambar ni, kemudian anda pindahkan kepada grup sahabat-sahabat anda. Jom kita bersahabat macam ni. Kita jauh, kita saling menolong. Kalau kawan kita mengajak, selagi mana ajakan tu bukan kepada murkanya Allah, kita terus pergi tanpa banyak alasan. Kalau kita nampak kawan kita berpakaian yang indah, kita tak ada pun di hati. Kalaulah baju tu aku yang dapat. Tak. Sama. Kalaulah rezeki tu aku dapat, apa dapat kat dia? Tak. Untuk kita mendapat kebaikan itu. Ya Allah, betapa cantiknya akhlak yang mulia. Betapa agungnya anugerahmu. Betapa bagusnya budi pekerti yang engkau berikan.
Seseorang itu tidak akan menyesal dengan perbuatan kebaikan sekalipun agak berlebihan. Buat baik biar berlebihan tak apa. Anda takkan menyesal di sini dan di sana. Tapi iblis duk, kau nak bagi lagi, habis duit kau kan? Iblis memang sentiasa membisik-bisikkan kita dengan kefakiran. Dan sesungguhnya seseorang itu akan menyesal dengan berbuat kesalahan sekalipun sedikit. Maksud penutup bab ini, anda buat baiklah banyak-banyak, anda takkan menyesal. Tapi kalau anda buat salah, walaupun sekecil-kecil salah, sekarang anda rasa macam, aku merompak hari tu, okey je, tak kena tangkap pun. Contoh, sahabat-sahabat, satu hari nanti anda akan menyesal. Tak menyesal kat sini, belum sempat menyesal, anda mati, anda pasti menyesal kat sana. Ini maksud penutup kitab ni. Jadi, Allah deep. Maka aku hidup ni, target aku hanya nak buat lebih kebaikan. Walaupun saat aku sedang susah, saat aku sedang bersedih. Orang buat baik takkan menyesal. Tapi orang buat jahat walaupun sedikit pasti akan menyesal. Semoga anda faham. Allah beri faham seperti mana Ustazah syukur setelah berulang-ulang kali baca baru faham. Semoga dengan faham ini sahabat-sahabat, dengan rasa ini kita dapat hidup tak banyak pun sedikit meniru kehidupan orang-orang yang hebat di sisi Allah. Amin. Ampun maaf zahir batin. InsyaAllah esok hari Rabu, insyaAllah La Tahzan kita akan kita buat pada esok hari Rabu sahabat-sahabat. Saya nak buat La Tahzan pukul 8 pagi. Anda ready ke? Tadi okey je 8 pagi dengar dekat Masjid Mardiah. Saya nak buat tak kira. Saya tak ada time lagi lepas tu. Besok saya nak buat La Tahzan pukul 8 pagi. Saya akan confirmkan semula. Malam ni tengok balik dalam page Ustazah Muzayyana. InsyaAllah kalau ada perubahan saya tulis di situ. Okey, jadual untuk besok hari Rabu. Ampun maaf. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.